Satu-satu tu rasanya betul lah. Betul. Maka kita dapat jumlah betul dia 23 bagi dengan jumlah pelajar yang menjawab. Okey, kita dapat 0.2. Itu indeks kesukaran. Yang bawah tu indeks diskriminasi. Kita dah setting rumah, letak aja calon tu betul tak betul, betul tak betul. 1 dengan 0 lah, betul 1, tak betul 0. Dapat mudah kira, bukan kira masa satu-satu macam tadi. Zaman dah mudah. Okay. Maka kita dapatlah buat laporan. Itu. Okey. Indeks diskriminasi tadi, indeks kesukaran, indeks diskriminasi, kita daripada sini tadi kita boleh ringkaskan pada jadual untuk mudah pengetua ke siapa yang nak tengok hasil kita buat pelaporan tu. Jadi kita tak boleh cakap bila pengetua ataupun panitia tanya macam mana keputusan pelajar, kita pun jawab. Menurut kita tak jawab lah bagus budak ni semua pandai gitu, tak jawab. Kita jawab dengan data, kan? Soalan 1, pelajar indeks diskriminasinya, pengetua baca sendiri. Senang cerita, apa yang saya buat ni pelajar semuanya hebat-hebat, bagus-bagus, contohlah, kan? Soalan saya ada kualiti, tak percaya tengok indeks diskriminasi dia. Itu, kan? Jadi orang yakin sebab kita ada berdata. Kalau cakap kosong, sembang kosong, orang banyak argue lagi. Okey. Ini apa indeks diskriminasi buat sama lah. Boleh tengok. Last sekali, last untuk tajuk ni lah. Tajuk ni ialah analisis distractor. Analisis distractor masa bodoh. Okey. Analisis distractor ini merujuk kepada pilihan respon yang tidak betul. Respon maksudnya soalan objektif, cuma analisis distractor ni tak sesuai untuk soalan subjektif. Sebab subjektif dia tak ada distractor. Distractor itu adalah pilihan jawapan yang tidak betul. Soalan 1 ada A, B, C, D, betul? Ada berapa jawapan betul? 1 saja, kan? Contoh jawapan betulnya A, maka B, C dan D ini dipanggil distractor, pengganggu. Saya ulang lagi. Soalan 1 ada A, B, C, D, betul? Jadi soalan A ada pilihan A adalah jawapan yang betul, maka pilihan B, pilihan C dan pilihan D adalah pengganggu. Jadi kita nak buat analisis, adakah pengganggu ini ataupun distractor ini berkesan atau tidak. Itu je. Kalau distractor itu, pengganggu itu berkesan, maka soalan itu, kalau kita lihat indeks diskriminasinya bagus, indeks kesukarannya bagus, soalan itu adalah amat baik. Pengganggu pun bagus.
Kalau kita tengok tadi indeks kesukaran dia betul, bagus. Indeks diskriminasi dia pun bagus. Tapi ada distraktor yang tak bagus, pengganggu yang tak berguna. Maka soalan ini boleh diterima, tapi ganti pengganggu tadi. Pengganggu tadi tak berapa kemas, terganti. Itu je. Jadi sebab tu saya kata tadi, kalau 0.4 dan indeks diskriminasi, kita tak boleh terima bulat-bulat lagi. Indeks kesukaran dia tadi 0.5, bagus kan? Tapi kita tak boleh terima bulat-bulat. Kita tengok analisis distraktor pula. 3 benda tu kena kita tengok. Distraktor dalam arti kata kita ialah pengganggu, pilihan jawapan yang tidak betul. Okey. Tujuan kita buat analisis ini untuk kenal pasti distraktor yang bermasalah. Yang mana bermasalah? Pengganggu yang bermasalah. Jadi ada 3. Analisis distraktor bermasalah ni jenis-jenis yang bawah 47 tu perkataannya jenis-jenis. Jenis-jenis distraktor bermasalah. Distraktor yang tidak berfungsi ada 3 jenis. 1, tiada calon pilih distraktor tersebut. 70 calon ni, C tu adalah pengganggu, tak ada orang pilih C jawapan. Jadi maksudnya pengganggu itu ataupun distraktor itu tidak berkesan, tak ada orang nak ambil. Kenapa tak ambil? Tahu kan? Apakah ibu negeri Perancis? Kan? Katakan contoh Madrid. Lagi apa? Newcastle. Lagi? Yang salah. Ada satu tu Kuala Lumpur. Tanya pula orang Malaysia. Dah tentu dia tak akan pilih Kuala Lumpur. Betul tak? Itu maksudnya distraktor itu memang tak guna langsung. Kalau Paris tu kalau apa, Manchester pun dia pun keliru juga dah. Aku ni tak pernah pergi Perancis, macam mana gitu kan. Manchester kat mana? Tahu bola je. Saya pun tak tahu, tapi tahulah duduk di apa? Mana Manchester? Sudah. Duduk mana? British? England? Pandai. Yang keduanya, okey, tadi yang jelas sangat ialah tidak ada calon memilih. Okey, yang kedua, bilangan calon berpencapaian tinggi yang memilih distraktor tersebut adalah sama banyak dengan bilangan calon berpencapaian rendah. Tadi kita dah kira pencapaian tinggi, bilangan rendah kan. Bila kita semak distraktor tersebut, pengganggu, contoh pengganggunya C tadi, bilangan calon berpencapaian tinggi, jawab yang tu, pilih yang tu, dengan pencapaian rendah pilih tu sama. Maksudnya itu pun pengganggu yang tak berkesan. Mula-mula tak ada pilih langsung. Yang kedua ni sama. Orang pandai pun pilih, bilangan orang pandai pilih dengan bilangan tak pandai pilih sama saja. Itu pengganggu itu pun tak berkesan. Yang ketiganya ialah distraktor yang mana lebih ramai berpencapaian tinggi memilihnya. Orang yang bijak, yang hebat, pilih distraktor itu lebih ramai daripada orang yang tak pandai ni. Kan? Jadi itu pun pengganggu yang tidak berkesan. Jadi ada 3 jenis lah. Yang pertama tadi apa? Saya ulang. Yang pertama tadi apa? Tak ada pilih langsung. Yang kedua, sama, yang pandai pun pilih banyak tu, yang tak pandai pun pilih banyak tu. Yang ketiga, yang pandai lagi banyak pilih. Sebab dia pandai sangat pilih. Okey, itu sahaja konsep dia. Jadi saya ulang, sebelum ulang tu kena tengok last kali.
Jika diserta bermasalah, maka item itu perlu diubah sesuai. So kita balik kepada indeks kesukaran dan indeks distractor. Tengok soalan tersebut dengan distractor ni. Kalau ngam, ambil, simpan. Kalau ada indeks bagus, indeks kesukaran bagus, indeks diskriminasi bagus, tetapi distractor ada masalah sikit, distractor itu saja yang kita ubah sesuai. Ini cerita tadilah. Sebab tu saya, sebab benda pengalaman kan, ni saya rasa saya ulang benda ni dah lebih 20-30 kali kan saya ngajar. Daripada lama dah saya ngajar. Dekat sini setiap semester ngajar. Di luar pun ada orang jemput-jemput mengajar benda ni juga. Jadi proses pengulangan tu dah lama. Cuma kadang-kadang usia kita pun macam saya ni dah mudah lupa. Agak-agak berapa umur saya? Awal 50-an. Nak pencen 2 tahun lagi. 58 dah. Jadi dah lama. Jadi kadang-kadang lupa kita tak boleh ingat sangat. Tapi kalau matematik tu banyak orang ingat Sin 30 0,5, sin 45 0,7071, sin 60 0,866. Itu ingat apa tu? Sinus, sin, cosine, tangent. Ingat, sebab zaman saya belajar zaman mengingat, tak ada kalkulator, pakai buku sifir itu. Jadi buku sifir itu kita hafal. Tanya je, tangent 90 berapa, tangent 45, tangent 45 satu kan, ingat je. Dia apa ni, cikgu ni dia nak kena tunjuk dia hebat, dia buat cerita yang orang tak tahu. Hebat betul tak? Orang tak tahu, buat cerita yang dia tahu. Gitu. Nampak hebat. Kalau orang tanya benda yang dia tak tahu, ajar. Betul tak? Awak tanyalah saya apa ni, mak lazim ke mak apa, ajar tapi boleh ijazah dah dengan tu. Okey, cerita balik pada fokus kita. Sambil-sambil tu kita apa ni, gitulah kan, takkan nak fokus cerita ni nanti awak bosan sangat. Bukalah cerita-cerita sikit. Okey, balik kepada ni, berikut adalah 50 orang murid. Okey, 50 orang murid, kita kira kumpulan tinggi tadi. Macam mana nak kira kumpulan tinggi? 27% daripada 50. Okey, itu kumpulan jawapannya A. Maka 7 orang jawab betul, 3 orang kumpulan dah jawab salah. B, ini apa nama B ni, panggil apa? Distractor ataupun pengganggu. C juga pengganggu ataupun distractor. D juga pengganggu. Okey, kita lihat sekarang ni, sebab kita nak analisis distractor. Lihat pengganggu ni satu persatu. 9 jawab betul, kumpulan atas. Kumpulan bawah ni 4 jawab betul. Adakah pengganggu ini bagus? Sebab yang ketiga tadi, kalau ramai kumpulan pandai jawab pengganggu, pilih pengganggu tersebut, maka pengganggu itu tak bagus. Maka pengganggu B ni tak bagus. C bagus. Sebab kumpulan atas hanya 3 orang, kumpulan bawah dia pilih sebab dia jadi orang tak tahu, dia pilih je lah kan. 3 orang. Jadi C tu bagus, D tak bagus. Jatuh pada yang pertama tadi kan, iaitu tidak ada kena ganti. Contohlah indeks diskriminasi bagus. Kalau kita tengok sini, indeks kesukaran bagus lah. Indeks diskriminasi kita kena kira 7 tolak 3 bahagi dengan berapa, 10 ke 14. Kalau 25% tadi 27 14 tadi lah, bagi 14, maka indeks diskriminasi pun bagus. Jadi soalan ni boleh terima, tetapi B dan juga
B dengan D, kita kena ubah soalan tersebut, ubah pilihan jawapan tersebut. Begitu. Jadi kalau pelajar saya di sini, kita akan suruh dia buat test kepada pelajar, suruh dia buat analisis, antara kerja usul dia lah, dan akhir sekali dia buat penilaian dia dengan satu persatu. Dia tanya saya nak buat berapa soalan, awak buat banyak lagi bagus. Buat banyak dia kena kerja banyak lah. Ada yang cerdik dia buat 20 soalan je. Sebab kita minimumkan 20 soalan. Okey. Tapi yang penting kita fahamlah konsep tu. Macam mana nak kira indeks diskriminasi tadi? Indeks kesukaran. Indeks kesukaran yang jawab betul dibagi dengan jumlah menjawab. Itu indeks kesukaran. Ini cikgu nak buat penutup gitu. Yang kedua apa kita belajar? Indeks diskriminasi. Macam mana cara nak kira? RA tolak RB. Apa dia RA? Arah tinggi. Macam mana kira kumpulan tinggi? Daripada jumlah. Jadi RA tolak RB bagi 1/2 darab hasil tambah RA dan RB. Dapat dia punya indeks diskriminasi. Kalau dua-dua ni bagus, adakah soalan ni bagus? Belum lagi. Kita kena buat satu lagi. Apa dia? Analisis distractor. Analisis distractor. Kalau distractor tersebut ada 3 jenis distractor yang tak berfungsi. Yang pertama apa? Pilih langsung. Tak ada orang pilih. Yang kedua, sama banyak pilih. Yang ketiga, yang pandai lagi banyak pilih kan. Jadi itu adalah intipati ceramah saya pada petang ini. Boleh? Jadi tak susah, sikit je. Tapi maksudnya kalau kita amal di sekolah kita, benda ni buat soalan tu, bila kita buat soalan, buat analisis kenapa pelajar kita tak menjawab langsung soalan ini, maksudnya kita kena analisis lah sikit. Sebab apa? Dan kalau kita analisis itu betul memenuhi karakter atau ciri-ciri 3 benda tadi, maka soalan itu jangan tanya lagi lah. Itu satu. Dia berkait juga dengan JSU yang belajar pagi tadi. JSU kita tu betul ke tak betul? Kalau JSU kita pun tak betul, salah kita juga. Aras-aras itu, jadi semua itu kita fikir. Dan seandainya ada kumpulan-kumpulan tertentu, maksudnya ramai yang tak boleh jawab tajuk A, sebab setiap soalan itu ada tajuk-tajuk dia. Soalan 1 sampai soalan 5 tajuk apa kan? Sebab kita punya JSU tadi. Bukan tajuk 1 kita letak nombor ujung sekali, berterabur-terabur, tak boleh. Kita mesti ikut susunan dia. Sebab kita nak kesan sejauh mana pencapaian pelajar. Bila kita tahu tajuk ni tajuk 1 ramai tak boleh jawab, maka kita kena ulang balik tajuk 1. Sebab dia tak boleh jawab, macam-macam lah. Macam-macam. Kadang-kadang itu dia sebenarnya banyak lagi kita kena belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi ujian, kan? Banyak faktor. Contohnya awak masuk periksa sekarang ni, petang ni, ada yang masuk sekarang ni mungkin ibu bapa dia baru meninggal. Malam-malam tadi dapat berita, tapi rasa nak pergi juga periksa. Pergi. Itu satu faktor. Tempat periksa. Tempat periksa kalau zaman sekarang ni, kalau di sini mudah lah, aircon semua, betul tak? Selesa. Kalau di sekolah mungkin di bawah-bawah apa, dalam bilik darjah, selesa lagi. Ataupun dalam dewan, selesa lagi. Zaman saya belajar di universiti, periksa di universiti, Universiti Sains Malaysia tahun 84 sampai 89 tu, pernah saya periksa di luar koridor sana. Sebab masa musim periksa
Bayangkan 10,000 pelajar periksa, tempat tak cukup. Jadi dia susun meja dekat kantin, susun. Kalau hujan panas tak selesa. Itu antara faktor-faktor. Banyaklah faktor. Yang itu mungkin di lain kali lah. Okey, saya diamanahkan bahagian itu. Dan Dr. Azhar yang bagi tahu saya, dia kata masuk juga sikit min media. Jadi saya masuk sikit tu, saya laju-laju lah. Min media benda yang dah apa, biasa-biasa dia. Okey, kalau yalah, kita nak belajar lagi, nak banyak ilmu lagi, boleh beli siri pendidikan guru, Oxford Pelajar Pentadsiran dalam Pendidikan. Kalau nak baca, boleh baca.